tuduhan huluk MP PAS kena tempelak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya mendengar pandangan yang disuarakan pelbagai pihak mengenai isu sekolah vernacular di Malaysia. Namun begitu, katanya, pendirian KPN, Kementerian Pendirian untuk berdiri tegak bersandarkan Akta Pendidikan 1996 untuk perkukuh akta berkenaan. Ia merupakan respon kepada kenyataan Fellow Kanan Majlis Profesor Negara MPN, Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siang, bahawa sekolah vernacular hanya aliran sampingan di negara ini dan tidak boleh mengatasi bilangan sekolah kebangsaan. Tegas tokoh akademi itu, sekolah kebangsaan menjadi aliran utama dan maruah bagi sistem pendidikan Malaysia. Manakala sekolah vernacular boleh dikatakan menghalang perpaduan negara dan perpaduan kaum. Menurut Menteri Pendidikan pula, sekolah vernacular diiktiraf oleh Akta Pendidikan dan KPM akan berpegang dengan pendirian berkenaan berdasarkan peruntukan dalam akta terbabit. Sebagaimana saya katakan sebelum ini, sekolah vernacular diiktiraf oleh Akta Pendidikan dan kita akan terus dengan pendirian tersebut berdasarkan Akta Pendidikan. Ditanya mengenai usaha memperkukuhkan bahasa kebangsaan di sekolah vernacular, beliau berkata ia memang agenda utama KPM. Itu memang agenda besar kita. Saya fikir dalam kedudukan hari ini, bahasa kebangsaan masih jadi keutamaan di samping perkukuh bahasa Inggeris, katanya. Sabtu lalu, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menggesa kerajaan melakukan penilaian menyeluruh terhadap ekosistem pendidikan vernacular dalam aspek keselarasan silibus, penerapan nilai kenegaraan dan penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Melaka itu turut mencadangkan kajian menyeluruh berhubung ruang dan peluang menambahbaikkan pendidikan kebangsaan bagi memberi insentif dan tarikan kepada penyertaan murid berbilang bangsa. Kenyataan berkenaan kemudian dibidas bekas Timbalan Pengerusi DAP Pulau Pinang, P. Ramasamy, yang menyifatkan masalah perpaduan di negara ini bukan disebabkan sekolah berkenaan, sebaliknya oleh institusi kepartian yang membawa agenda perkauman. Semalam, Ahli Parlimen Temerloh, Salamia Muhammad Noor mengundang kecaman ramai selepas meluahkan rasa tidak puas hati dengan sekolah Cina anaknya yang menggunakan bahasa Mandarin di sekolah. Beliau mendakwa kurang senang dengan sekolah vernacular seperti SJKC yang mengajar subjek pelajaran dalam bahasa Cina, selain mendakwa sekolah itu mempunyai silibus berbeza dengan sekolah kebangsaan. Ironinya, apa yang menjadi perdebatan dalam keadaan ahli parlimen PAS itu tidak selesa dengan penggunaan bahasa Mandarin di sekolah vernacular, tetapi beliau sendiri memilih untuk menghantar anaknya ke sekolah itu. Saya ingin menjelaskan berkaitan dengan sekolah vernacular. Minta maaf sebab kita melihat bahawa kita berada dalam satu negara yang sama, tetapi kita mempunyai bahasa dan juga silibus yang berbeza. Saya menyokong bahasa Cina sebagai bahasa yang boleh dipelajari di sekolah. Anak saya sendiri belajar di sekolah Cina, tak marah itu. Tapi saya kurang senang, tak selesa bila kita dalam satu negara yang sama, kita ada bahasa lain yang berbeza. Sains dalam bahasa Cina, bahasa Tamil, begitulah seterusnya, katanya ketika bertanya soalan kepada menteri. Bagaimanapun, Fadlina Siddiq tampil menempelak. Beliau yang disifatkan telah memberi tanggapan dahsyat berkenaan sekolah vernacular. Fadlina menegaskan bahawa sekolah jenis kebangsaan Cina maupun Tamil telah dibenarkan di bawah Akta Pendidikan untuk menggunakan bahasa ibunda mereka dalam usaha memperkukuh bahasa itu dalam kalangan murid. Beliau juga menyifatkan MP Temerloh itu sebagai tidak memahami apakah yang dinamakan dengan sekolah vernacular. Saya ingin membuat penjelasan sedikit kerana saya melihat kekeliruan dan tanggapan MP Temerloh ini sangat dahsyat kerana beliau tidak memahami apakah yang dinamakan sebagai sekolah vernacular itu. Yang berhormat, sekolah vernacular ini adalah sekolah yang telah pun diiktiraf di bawah Akta Pendidikan yang mana antara lain adalah untuk memperkukuh bahasa ibunda mereka masing-masing di sekolah tersebut. Jadi, tidak ada isu langsung bahawa sekolah ini ada masalah ataupun mengikuti silibus yang berbeza. Silibus KPM, mana ada silibus yang berbeza? Tegasnya lagi.
Nampak atau tidak, dalam isu apa sekalipun, pembangkang tetap akan menggunakan persepsi dan sentimen untuk membuat kenyataan yang menjurus kepada fitnah dan naratif jahat. Tuduhan yang bersifat hulu sewajarnya tidak dibawa ke dalam Dewan Rakyat. Ia dilihat keterlaluan, cukup-cukuplah dibawa ke Dewan Rakyat kalau tidak ada fakta yang jelas atau bukti yang kukuh. Usaha jahanamkan kemuliaan Dewan Rakyat dengan mempersoalkan yang tidak berapa cerdik dan membuat kenyataan yang memperlihatkan bahawa ahli parlimen malas membuat kajian. Hanya sembrono dalam berbicara, kononnya soal rakyat, tetapi hakikatnya lebih menjurus kepada provokasi. Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam usah diduga, risau nanti tidak tahu nak letak muka.